أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kitab kita dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kita sudah sampai kepada muka surat yang ke-32, muka surat yang ke-32, iaitu pada kata musannif rahimahullah, wala yushbihul anam. Tambah kat situ, wala yushbihul anam. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan yang nak kita bahaskan pada hari ini, kita recap balik ataupun kita ulang balik apa yang telah kita bahaskan pada kelas pengajian yang lepas, iaitu la tablughuhul awham, bahawa Allah Ta'ala itu tidak dapat diketahui tentang hakikat zatnya melalui khayalan perumpamaan. La tablughuhul awham, iaitu Allah Ta'ala tidak boleh kita gambarkan zat hakikat sebenar Allah Ta'ala itu dengan khayalan-khayalan kita. Kerana kita sebut sebelum ini bahawa al-khayal wal-waham la yumkin an yatasarrafa illa bil umumil mahsusah. Tidak boleh kita khayal kecuali pada perkara yang boleh dicerak salah satu daripada panca indera kita, yang boleh dilihat, yang boleh dirasa, yang boleh didengar dan juga sebagainya. Jadi apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita itu adalah berbentuk mahsusat, benda yang boleh dilihat, benda yang boleh dipegang. Maka Allah Ta'ala ini beza dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadith. Allah ini tidak berjirim, Allah ini tidak berjisim, Allah Ta'ala ini tidak bertempat, Allah Ta'ala ini tidak mempunyai jihad, atas, bawah, depan ataupun belakang. Maka apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita itu adalah mahsusat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci Allah daripada mempunyai perkara-perkara yang bersifat mahsusat. Seperti mana kata sebahagian daripada salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kamu, maka Allah Ta'ala itu jauh berbeza daripada apa yang kamu bayangkan. Kemudian kata musannif rahimahullah, wala tudrikuhul afham, dan juga tidak dapat mengetahui tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini melalui dengan kefahaman daripada ilmu dan akal. Kalau kita gunakan akal kita yang sempurna, walaupun kita kumpul beribu-ribu jenius yang ada dalam alam ini untuk berfikirkan tentang zat Allah, maka tidak akan mencapai kepada kefahaman secara hakikatnya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini adalah kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar, tetapi kita boleh mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan sifat-sifat yang kita nafikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tidak boleh kita bayangkan, tetapi dengan penafian kita itu
kita dapat faham Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita kata bahawa Allah Taala itu ta'ala Allah 'anil hududi wal ghayat. Allah Taala ini tidak ada sempadan, tidak ada saiz, tidak ada bentuk. Maka kita dapat faham daripada kita menafikan perkara tersebut bahawa Allah tidak bersifat sedemikian. Tetapi bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diketahui. Bahkan sebahagian ulama membincangkan tentang ru'yatullah fil akhirah, iaitu mukmin sebagaimana iktikad kita sebagai seorang mukmin ahlu sunnah wal jamaah mengatakan harus untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat ketika di syurga kelak. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, iaitu pada hari akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membahaskan ru'yah kita itu adalah adakah ru'yah kamilah, sempurna mengetahui zat Allah Subhanahu, hakikat Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak. Maka ulama menyebutkan bahawa apa yang kita lihat di akhirat kelak, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam syurga itu, hanyalah menambah daripada apa yang telah kita tahu daripada sebelum. Tetapi hakikat zat Allah Subhanahu wa taala itu masih lagi tidak, la tudrikuhul afham, tidak dapat kita gambarkan. Sebab itu ada satu kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyebutkan bahawa al-ajzu 'anil idraki idrak. Sampai satu tahap kita tak mampu fikir dah. Allah Taala ini tidak mempunyai jihad, tidak mempunyai sekian-sekian, tak nampak gambaran sebagaimana. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu 'anil idrak idrak. Itulah kefahaman. Setakat itu sahaja yang kita faham, maka itulah kefahaman kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud musannif rahimahullah wala tudrikuhul afham, maka tidak dapat digambarkan dengan gambaran kefahaman. Kemudian kata musannif rahimahullah wala yushbihul anam, ataupun lebih cepat lagi, wala yushbihuhul anam, dan Allah Subhanahu wa taala ini dan makhluk-makhluk ini tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud al-anam kat sini adalah manusia. Maksud al-anam secara khulasahnya ada berbagai pandangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan anam. Secara khulasahnya adalah manusia. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai al-anam. Yang maksud dengan dekat sini adalah manusia. Dan dari sudut Allah Ta'ala tidak menyerupai manusia itu adalah dari sudut tiada yang sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang mempunyai persamaan dengan manusia. Tetapi di sana ada sifat-sifat yang kita sebutkan sifat-sifat mutasyabihat ataupun sifat-sifat al-khabariyah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Allah Taala bersembayang di atas arsy. Jadi ini disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Kita ada dua cara untuk kita berta'amul, berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Yang pertama disebut sebagai tariqatus salaf, cara golongan-golongan salaf. Dan kaedah yang digunakan golongan salaf ini adalah tafwid, serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah yang kedua disebut sebagai tariqatul khalaf, cara golongan-golongan khalaf, iaitu menggunakan cara takwil. Ayat yadullah itu adalah maksudnya apa? Bukan tangan, tapi maksudnya adalah qudrah Allah. Qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, istawa tu bersemayam maksudnya apa? Menguasai, berkuasa di atas arsy. Menguasai di dalam pemerintahannya, di dalam penguasaannya. Jadi maksud tu maksud yang benar. Takwil kepada maksud yang selayaknya bagi Allah dan benar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dua kaedah. Pertama tafwid, tariqatus salaf, kedua takwil, tariqatul khalaf. Dan kata Imam Dardir bahawa tariqatus salafi aslam,
cara golongan-golongan salaf memahami ayat-ayat mutasyabihat ini selamat. Maksudnya apa? Kita serah makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak takwil, kita tak tafsirkan ayat tersebut, maka kita tidak ada risiko untuk salah. Sebab kalau kita takwil, boleh jadi takwilan kita itu takwilan yang tidak tepat berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tariqatus salafi selamat. Taufik kepada Allah, serah makna kepada Allah. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa tariqatul khalafi ahkam. Tetapi cara golongan-golongan khalaf ini adalah lebih bijak, lebih bijaksana, lebih tepat kepada mengeluarkan seorang amil itu daripada memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak patut, syubhat-syubhat dalam agama. Jadi dua-dua tariqah ini ataupun cara ini adalah cara yang muktabar untuk kita nak memahami ayat-ayat mutasyabih. Cuma ada golongan yang mana mendakwa bahawa mereka menggunakan cara salaf, tetapi sebenarnya tidak seperti mana yang sebetulnya salaf inginkan. Contohnya adalah bila kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Taala bersemayam di atas arsy, kita kata istiwa maklum. Itu diketahui, bersemayam itu tahu caranya. Tetapi wal kaifiyatul majhul. Ini kalam daripada Imam Malik rahimahullah. Tapi cara itu cuma ada segolongan yang memahami ayat-ayat mutasyabihat ni, contohnya adalah yadullah, tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka katakan nu'minu, dan kata Imam Malik bila kaifin, tanpa kaif. Yang dipahami oleh golongan-golongan yang menyeleweng ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan tapi tidak diketahui bentuknya. Itu terjemahan daripada golongan yang menyeleweng. Bahkan apa yang sebenarnya dalam tariqatul tauhid ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan tetapi tanpa kaifiyah, tanpa ditanyakan bagaimana. Itu sebenarnya bila kaifiyah. Nampak tak dua perbezaan? Yang pertama ialah mengisbatkan Allah ada tangan tetapi tanpa tahu bentuknya. Ini golongan-golongan yang menyeleweng. Tetapi yang dimaksudkan oleh golongan salaf, bila kaifin itu adalah tidak ditanya kepada Allah bagaimana. Maksudnya nafi terus bentuk. Bukan kita jahil kepada bentuk, tapi kita nafikan terus bentuk. Tidak ada. Kerana apabila kita katakan ada bentuk pada Allah, maka itu menetapkan bahawa Allah Ta'ala ni mempunyai anggota, ada jisim, ada sesuatu yang berjirim pada zat Allah SWT. Ta'ala Allah uluwan kabir. Maka difahami sebagai tariq tersebut sebagai isbat. Kita isbatkan adanya tangan tetapi tidak najhalu kaifiyatahu. Kita nak jahil tentang kaifiyatnya. Tetapi sedangkan bapa ulama salaf dalam tariqatut tauhid tadi adalah menafikan nafyul kaifiyah. Bagaimana kepada Allah la yuqalu 'ala Allah kaifa. Tak dikatakan kepada Allah Taala ini bagaimana. Jadi dari sudut ini la yushbihuhul anam adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluk. Bukan kita tak tahu bentuk zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tak tahu ayat-ayat mutasyabihat tadi. Tetapi kita nafikan bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam sifat-sifat mutasyabihat dan juga sifat-sifat khabariyah. Maka itu dimaksudkan dengan bila kaifin. Dan kata Imam Malik dalam satu kata-katanya, wala yuqalu alaihi kaif. Tidak dikatakan kepada Allah ni kaif. Wa kaifa anhu marfu'. Dan kaif itu kepada Allah itu adalah terangkat, tidak ditanya. Maka itu beza di antara isbat dengan tafwid. Jangan kita terkeliru. Golongan yang mendakwa dia bertafwid tapi memahami dengan maksud yang kita maksudkan tadi, itu bukan nama tafwid, itu isbat. Tafwid adalah kita serah dengan nafikan kaifiyah. Itu adalah tariqatus salaf yang kita sebut tadi aslam. Dan juga tariqatul khalaf adalah lebih ahkam, lebih bijaksana.
Dan dalam kata musannif rahimahullah wala yushbihuhul anamu, ini adalah raddun ala syubhati al-mujassimah wal musyabbihah, rad kepada golongan-golongan mujassimah, iaitu golongan yang mengatakan Allah Ta'ala ni berjisim, dan rad kepada golongan musyabbihah yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Dan dalam masa yang sama rad kepada golongan Nasrani, Kristian, yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS itu adalah anak Tuhan. Dan apabila kita katakan anak Tuhan, anak mesti mengikut kepada buku bapanya. Contoh anak manusia, ikut kepada bapanya manusia. Anak binatang, lembu contohnya, ikut kepada bapanya lembu. Jadi apabila kita katakan Nabi Isa AS itu anak Tuhan dan Nabi Isa itu manusia, secara lazimnya kita melazimkan bahawa ayahnya, iaitu Tuhan, itu adalah manusia. Maka golongan-golongan Nasrani juga, ini adalah rad kepada golongan-golongan Nasrani yang mendakwa bahawa Tuhan itu menyerupai manusia. Jadi yang pertama wala yushbihul anam, rad kepada golongan mujassimah dan juga musyabbihah, dan juga rad kepada golongan Nasrani. Kemudian kata musannif rahimahullah, hayyun la yamut, Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat hidup. Qayyumun la yanam, dan juga sentiasa gagah, berdiri sendiri, qiyamuhu bi nafsihi, dan juga tidak tidur. Kenapa musannif rahimahullah meletakkan kepada tanpa perlu kepada tidur? Ini menunjukkan kepada ayat kursi yang kita selalu baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir ayat. Dan apabila Allah Ta'ala sebutkan hayy, mesti Allah Ta'ala ikat dengan qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada banyak tempat yang Allah Ta'ala sebut al-hayy, mesti diikat dengan qayyum. Dan apabila diikat dua sifat ini, kata Syekh Sa'id Fulah di dalam syarahnya mengatakan bahawa hadza a'la maratibil wujud. Setinggi-tinggi martabat kewujudan adalah al-hayyu al-qayyum, yang mana dia hidup, kita pun hidup, tapi al-qayyum, yang mana hidupnya adalah berdiri sendiri. Kita hidup kita adalah qa'imun bi baitihi, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Tapi apabila al-hayyu al-qayyum, maka itu maksudnya a'la maratibil wujud, martabat wujud yang paling tinggi, yang paling tinggi. Maka itu dimaksud hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Kemudian kita masuk kepada muka surat 33. Khaliqun bila hajah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta dan tidak berhajatkan kepada ciptaannya. Allah Ta'ala menciptakan kita tanpa dia berhajatkan kepada ciptaan yang diciptakan. Jadi maksud kat sini adalah apa yang nak disebutkan daripada nas ini dan beberapa nas selepas ini adalah istighna'uhu ta'ala 'anil makhluqati mutlaqan. Allah Ta'ala ini kaya daripada makhluk, tidak berhajat kepada makhluk secara mutlak. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia, bukan dia berhajatkan kepada manusia. Dan juga maksud daripada ini adalah adamu tawaqqufi kamali sifatihi ala syai'in min makhluqatihi, iaitu kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada kaitan dengan makhluk. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bergantung kepada makhluk. Contoh, kita nak kata Allah Ta'ala ni Maha Pencipta. Adakah dia perlu kepada menciptakan ciptaan dulu barulah dia dinamakan sebagai pencipta? Tidak. Dia tak perlukan kepada ada ciptaan untuk dia digelar sebagai pencipta, kerana sifat qudrahnya itu sudah mengagumi sifat al-khaliq, dan tidak perlukan kepada makhluk yang diciptakan. Dan kemudian kata musannif rahimahullah, razikun bila mu'nah, dan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha pemberi rezeki dengan tanpa ada keberatan kepadanya. Razikun bila mu'nah. Cuma ada satu hadis
Dan kita sebut sebagai hadis dari sudut dalam bracket lah. Sebab hadis ni tarafnya adalah hadis maudhu'. Di mana ada diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala menyatakan, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini pembendaharaan yang tersembunyi. Pembendaharaan yang tersembunyi. Fa'aradtu an u'arifa, dan aku mahu aku dikenali. Ini satu hadis yang maudhu', cuma saya bacakan dari sudut untuk kita nak faham khaliqun bila hajat tadi. Fa khalaqtu khalqa, dan aku menciptakan makhluk-makhluk ini, fa bihi arrafuni, dan dengan aku menciptakan makhluk-makhluk ini, maka mereka mengenal aku. Dan dalam beberapa tahun lepas ada satu isu berkaitan dengan seorang ustaz ni menyebutkan bahawa berdasarkan dengan hadis ni, berdasarkan kefahaman dia dengan hadis ni, dia kata Allah Ta'ala tu sunyi dan diciptakan manusia ni untuk memuji dia, diciptakan manusia ni untuk beribadat kepada dia, untuk dia tidak hilangkan rasa kesunyian tersebut, berdasarkan dengan hadis ini. Jadi kita nak jawab kepada ustaz yang mendakwa sedemikian, kita kata bahawa Allah khaliqun bila hajat, Allah tak perlu pun untuk cipta makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini untuk dan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah daripada sifat-sifat sunyi. Sunyi itu adalah sifat kekurangan. Mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat sedemikian. Jadi cuma bagaimana dengan satu ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana dengan ayat tersebut? Tidak aku ciptakan jin-jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadat kepada aku. Macam mana nak faham? Adakah Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita beribadat? Allah Ta'ala perlukan kepada ibadat tersebut. Jadi yang pertama, surah Az-Zariyat ayat 56, yang pertama adalah seperti mana disebut dalam tafsir Ibn Katsir, innama khalaqtuhum li'amuruhum bi'ibadati la lihtiyaji ilahi. Adapun aku menciptakan mereka ini, makhluk-makhluk ini, adalah untuk aku perintahkan kepadanya beribadat kepada aku, dan aku tidak berhajatkan kepada ibadat-ibadat mereka, keimanan mereka ini tidak ada kesan kepada aku. Seperti mana dalam hadis yang kita bacakan dalam pengajian yang lepas, dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang bernombor 2577, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Kalaulah semua umat Islam ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan bertambah kepada kerajaan Allah sedikit. Kemudian kata firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam hadis kursi tersebut, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalaulah semua orang ni bersifat dengan sifat fajir, bersifat dengan sifat kufur, sekufur-kufurnya, ma nakhasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan berkurang daripada keadaan aku sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala ini tidak berhajat pun kepada kita untuk diciptakan. Dan maksud ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah kita dicipta, maksudnya adalah kita disuruh untuk beribadat, dan kita tidak disuruh dengan lawan kepada ibadat tersebut. Kita tidak disuruh untuk melakukan maksiat, kita tidak disuruh untuk kufur kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan Allah Ta'ala berhajatkan kepada ibadat kita, tetapi ialah Allah Ta'ala sebut, aku ciptakan engkau dan aku suruh kepada engkau ini untuk melakukan ibadat dan bukan melakukan maksiat. Aku suruh kepada kamu ini untuk beriman dan bukan untuk kufur kepada aku. Itu maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kata musannif rahimahullah, raziqun bila mu'nah, dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita tanpa ada keberatan. Kerana ini kembali kepada la yushbihuhul anam,
iaitu Allah Ta'ala ini beza dengan manusia. Bahawa kalau manusia ini kalau nak beri, mesti dia ada pendapatan terlebih dahulu. Mesti dia berusaha mencari, mendapatkan sesuatu, barulah dia dapat beri kepada orang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sifatnya razak, tetapi bila mu'nah. Dia beri kepada kita, tapi tidak ada keberatan untuknya dalam pemberian tersebut. Dia tidak perlu untuk mencari, dia tak perlu untuk kasbun, tak perlu untuk mendapat pendapatan, tetapi diberi tanpa mu'nah, tanpa sebarang keberatan. Maka oleh itu kita sebutkan bahawa Allah Ta'ala bahkan tidak memerlukan kepada kita dalam penciptaan kita. Kemudian kata Musannif rahimahullah, mumitun bila makhafah. Allah Ta'ala mematikan makhluk-makhluknya ini tanpa sebarang ketakutan. Apa maksud bila makhafah itu? Ialah untuk menafikan bahawa Allah Ta'ala mematikan seseorang itu kerana takutkan kejahatannya, takutkan kemudaratannya. Ini ternafi bagi Allah SWT. Allah mematikan, Allah menghidupkan, itu adalah kehendaknya. Dia melakukan fa'alun lima yurid, melakukan apa sahaja yang dikehendaki olehnya. Jadi Allah Ta'ala mematikan makhluknya tanpa sebarang ketakutan. Dan ini kita katakan bahawa Allah Ta'ala ini segala af'alullah laisat mu'allalatun bil illah, bukanlah disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Contohnya Allah mematikan sebab sekian, Allah menghidupkan kerana sekian. Jadi segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala laisat mu'allalatun bil illah, bukan kerana ada sebab di sebaliknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak wajib ke atasnya sesuatu pun. Tidak wajib ke atasnya sesuatu pun. Kenapa? Kerana kalau kita katakan bahawa Allah Ta'ala wajib untuk melakukan sesuatu perkara, maka kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini dipaksa. Allah Ta'ala terpaksa mesti buat perkara tersebut. Dan apabila tak buat, kita sebut wajib, iaitu apabila dibuat dapat pahala, apabila tidak dibuat mendapat hukuman. Jadi apabila kita letakkan ada yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan, maksudnya ialah kita katakan bahawa Allah Ta'ala ini tidak bebas pilihan. Allah Ta'ala ini dipaksa untuk melakukan beberapa perkara yang wajib. Maka kita sebutkan dalam hal ini, tiada apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu ayat Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala ini tidak ditanya kenapa dia buat sekian. Sedangkan manusia itulah yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Dan isu yang timbul kalau tuan-tuan ikut di media sosial sekarang adalah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni boleh zalim, boleh berlaku zalim. Allah Ta'ala boleh berlaku zalim. Jadi macam mana kita nak faham? Ini dikatakan ada pandangan daripada Maturidiyah mengatakan Allah Ta'ala qadir, yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal-Hikam, bahawa Allah Ta'ala boleh untuk zalim. Jadi yang pertama kita kena tahu apakah maksud zalim terlebih dahulu. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi tapi sebelum kita nak terangkan perkara tersebut, kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh melakukan apa sahaja, dan setiap perbuatannya itu adalah tidak ada kewajipan bagi Allah, iaitu Allah Ta'ala tak wajib untuk memasukkan orang yang taat, orang yang soleh ke dalam neraka. Tidak wajib bagi Allah. Kerana apabila kita katakan wajib, maka itu menyebabkan Allah Ta'ala berada dalam keadaan dipaksa untuk mewajibkan dia memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Dan Allah Ta'ala itu tidak wajib baginya untuk memasukkan orang yang asi, orang yang bermaksiat ke dalam neraka. Tidak wajib bagi Allah. Jadi apa yang kita sebutkan ini adalah dari sudut jaiz akli. Jaiz harus dari sudut akal. Tetapi dari sudut syarak adalah
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah Ta'ala ini tidak akan zalim kepada hamba. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut akal boleh kita bayangkan, kita boleh katakan bahawa Allah Ta'ala, tetapi dari sudut hakikat yang sebenarnya, dari sudut hukum syaraknya adalah وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah Ta'ala ini tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hamba, tidak melakukan kezaliman kepada hamba-hamba. Jadi perkataan tersebut hendaklah difaham daripada konteksnya. Allah Ta'ala, kalau dari sudut jawazul aqli, kita boleh kata apa-apa, tapi daripada sudut syaraknya adalah Allah Ta'ala itu tidak. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu kepada diri. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, apabila kita sebut kataan tersebut, itu ada wujud yang benar, tetapi min su'il adab, adab yang buruk kepada Allah SWT. Contoh kita kata Allah Ta'ala Maha Suci, Allah pencipta khinzir dan juga anjing. Boleh ke sebut? Betul ke benda tu? Betul. Tetapi su'ul adab, tak boleh. Kita mesti nisbahkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, walaupun pada hakikatnya betul, tetapi su'ul adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kita nisbahkan hanya kepada benda yang buruk. Jadi perkara itu tak boleh kita sebut sebagai. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan bahawa Allah tidak akan berlaku zalim pada hamba. Maka Allah Ta'ala ini, af'alullah laisa mu'allalatan billah, bukan kerana satu sebab, tidak ada sebab. Allah Ta'ala buat apa yang kehendaknya, Allah Ta'ala laksanakan apa yang dikehendakinya tanpa mempunyai sebab di sebalik daripada perbuatannya tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'ithun bila masyaqqah, iaitu mengembalikan semula makhluknya tanpa. Ba'ith ini adalah al-ba'thu, iaitu Allah Ta'ala hidupkan kembali manusia, dan Allah Ta'ala kembalikan roh ke jasad-jasad mereka untuk selepas daripada itu pergi ke pada masyarakat untuk diperhitungkan oleh Allah. Jadi al-ba'thu bila masyaqqah, tanpa ada sebarang kesukaran bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertama tidak berhajatkan kepada makhluk, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perbuatan-perbuatannya itu tidak disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Contohnya apa? Mematikan bukan sebab dia takut, tidak. Dia menghidupkan bukan sebab dia inginkan manfaat daripada apa yang dia hidupkan. Dan dia melakukan sesuatu itu tanpa sebarang kesukaran. Ba'ithun bila masyaqqah. Maka itu kata musannif rahimahullah, umitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Boleh kata musannif rahimahullah pada yang ke-35. Ini yang selepas daripada ini adalah penerangan kepada kalam tadi. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqih. Allah Ta'ala sentiasa bersifat qadim sebelum menjadikan makhluknya lagi. Lam yazdad bi kaunihim syai'a lam yakun qablahum min sifatihi. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Kemudian kata musannif, laisa munzu khalaqal khalqa istafada al-ismal khaliq. Tidaklah kerana sesudah Allah SWT menciptakan makhluknya barulah Allah itu dinamakan sebagai khaliq. Wala bi ihdathihi al-bariyah istafada ismal bari. Dan bukanlah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu kejadian barulah Allah dinamakan al-bari. Tidak. Sebelum daripada itu, walaupun tanpa makhluk, tanpa manusia, Allah Ta'ala namanya al-khaliq. Allah Ta'ala namanya adalah al-bari. Lahu ma'na rububiyyah wa la mafhum wa ma'na al-khaliq la mafhum. Dan bagi Allah SWT makna rububiyah sekalipun tidak ada sesuatu yang perlu diurus dan juga ditakdir. Dan demikian juga bagi Allah makna khaliqiyah, sekalipun tidak ada makhluk yang dijadikan. InsyaAllah kita akan bahaskan tentang qadim azali abadi ini pada kelas yang akan datang. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.